Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 6 Januari 2021 bersama saya Al-Faiz Jemurin. Tumpuan berita, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak Dr. Rashidah Bolhassan dilantik sebagai Setiausaha Tetap Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK yang baharu bagi menggantikan Dr. Saadiah Abdul Samad yang bersara wajib. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam sidang media sempena Majlis Serah dan Terima Tugas Jawatan Setiausaha Tetap baharu KWKPK di Kuching pada Selasa berkata Dr. Rashidah bukan sahaja mempunyai kelayakan akademik yang hebat tetapi juga rekod prestasi kerja yang unggul untuk memimpin pasukan. Justru beliau percaya KWKPK akan dapat mengekalkan momentum kecemerlangan dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai misi kementerian. Dr. Rashidah, I'm sure most of you know by now that she is the CEO, formerly the CEO of Pustaka Negeri. And in terms of her credentials, she has a PhD in Information Systems from Victoria Business School, Victoria University of Wellington, New Zealand, Masters in Business Administration from the University of Ohio, USA, Master in Library Science from Syracuse University, USA, Bachelor of Library Studies from UiTM. Started her career in 1986 at Sarawak Economic Development Corporation and then move on as the Chief Executive Officer of the Sarawak State Library from 2003 till 31st of December 2020. She is also a member of our Sarawak Council for Women. Berikut pula, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan Jabatan Kerja Raya JKR Miri telah mengambil tindakan segera dengan membina benteng bagi mengelak hakisan di Pantai Lutong. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Lee Kim Shin berkata tindakan kecemasan ini dilakukan untuk mengatasi kesan hakisan Pantai Lutong yang agak serius buat sementara waktu ini. Benteng hakisan pantai sepanjang 185 meter itu dibina dengan kos berjumlah RM369,000 dan dijangka siap dalam tempoh 3 minggu. Ditemui selepas mengadakan tinjauan di Pantai Lutong Miri pada Selasa, Menteri Pengangkutan Sarawak itu menambah langkah jangka masa panjang dicadangkan adalah projek struktur kawalan hakisan pantai atau rock revetment. Katanya cadangan projek tersebut sepanjang 500 meter itu bertujuan melindungi tebing dan tanah bagi memberi pelindungan secara langsung dari hakisan pantai. Selanjutnya, di Muara Tuang, institusi Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK merupakan jambatan antara penduduk dengan Kerajaan Sarawak untuk menyampaikan maklumat tepat mengenai dasar-dasar pembangunan negeri kepada rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Muara Tuang, Datuk Idris Buang berkata, kerjasama daripada KMKK kaum amat diperlukan bagi menyalurkan dasar-dasar pembangunan kepada penduduk di kawasan masing-masing. Menurutnya, penyebaran maklumat yang tepat amat penting kepada rakyat, manakala penyebaran propaganda yang negatif seharusnya dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan segera. Berucap semasa Majlis Perasmian Mesyuarat Agong Kelab Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Daerah Samarahan pada Selasa, beliau menambah KMKK yang baru dilantik perlu belajar selok-belok menjadi pemimpin masyarakat yang bertanggungjawab dengan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Manakala di Demak Laut, pengundi hari ini bijak dalam memilih pemimpin yang benar-benar bekerja untuk mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazan Abang Hibni berkata, ini kerana pengundi yang merasai dan menilai perkhidmatan yang telah diberikan kepada masyarakat selepas dipilih pada pilihan raya. Katanya sepanjang tempoh pemerintahan kerajaan hari ini dan sebelumnya, pengundi telah menyaksikan sendiri pembangunan yang telah dibawa kerajaan di bawah gabungan Parti Sarawak GPS. Berucap merasmikan penutupan Karnival Kampung Bako Indah pada Sabtu, beliau yakin dan percaya pengundi di kawasan Dun Demak Laut berfikiran matang dan rasional dalam memilih pemimpin yang bersama mereka demi kesinambungan perjuangan politik pembangunan. Jelasnya lanjut, pemimpin yang berkualiti ialah mereka yang berhikmat kepada masyarakat tanpa perlu mengira tibanya pilihan raya. Beralih laporan di Tanjung Datu, dengan kerajaan negeri sentiasa mengambil berat akan keperluan asas bagi penduduk yang belum menikmati bekalan air bersih secara konsisten. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu, penduduk di kawasan berkenaan juga tidak terlepas daripada menerima kemudahan bekalan air bersih, namun masih terdapat perkampungan yang masih bergantung dengan sistem paip graviti.
Justru menurutnya, bagi memastikan rakyat dapat menikmati bekalan air secara berterusan, kerajaan negeri telah menyediakan tangki air bagi penduduk yang sering berdepan kekurangan bekalan air. Berucap semasa majlis penyerahan tangki air di Kampung Setunggang Melayu Baru pada Selasa, beliau memberitahu projek grid air juga telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak bagi membekalkan bekalan air secara menyeluruh, khususnya di Lundu dan Sematan. Dalam majlis itu, seramai 147 orang penerima dari Kampung Setunggang Melayu dan Kampung Setunggang Melayu Lama menerima sumbangan tangki air daripada kerajaan negeri. Sementara itu, para penerima tangki air merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri di atas sumbangan tersebut. Kami Nurudin bin Sapli daripada Setunggang Melayu Lama mengucapkan ribuan terima kasih atas keprihatinan YB DN3 Tanjung Datuk. Terima kasih, saya wakil daripada penduduk semua. Alfian bin Anis daripada Kampung Setunggang Melayu Baru mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak, DPS dan Kok Milah kerana memberi sumbangan tangki air ini kepada pihak Kampung Setunggang Melayu Lundu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.